Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT, kita telah diberikan peluang lagi untuk mempelajari tajuk yang seterusnya dalam mata pelajaran akhlak bersama Ustazah Siti Rafidah. Okay, pada video-video sebelum ini, Ustazah sudah menerangkan tajuk berkenaan dengan menutup aurat dalam pelajaran yang keberapa ya. Mari kita semak di sini. Maaf sedikit mengambil masa untuk menyelak satu persatu buku di e-book ini. Ustazah harap murid-murid dapat bersabar sebentar ya. Okey, menutup aurat adalah pelajaran yang ketiga. Kita dah cover 2 unit. Ustazah dah menerangkan 2 unit. Unit pertama dengan unit kedua. Unit pertama ialah aurat dan unit yang kedua ialah memakai pakaian. Untuk video kali ini, untuk minggu ini, Ustazah akan menerangkan yang seterusnya, iaitu pelajaran yang keempat bertajuk adab-adab pergaulan. Ya, pelajaran yang keempat iaitu adab-adab pergaulan. Okay, dalam adab-adab pergaulan pada muka surat 35, murid-murid boleh selak buku teks akhlak tahun 1 muka surat 35. Dalam pelajaran yang keempat ini iaitu adab-adab pergaulan, terdapat 5 unit, iaitu 5 tajuk kecil. Unit yang pertama ialah pergaulan bersama ibu bapa. Unit kedua ialah pergaulan bersama guru. Unit yang ketiga ialah pergaulan bersama orang alim. Unit yang keempat ialah pergaulan bersama rakan. Dan unit yang terakhir iaitu unit 5 ialah pergaulan bersama orang dewasa. Mari kita tengok dulu unit yang pertama iaitu pergaulan bersama ibu bapa. Murid-murid boleh buka muka surat yang seterusnya iaitu muka surat 36. Muka surat 36 ya. Unit yang pertama pergaulan bersama ibu bapa. Cuba murid lihat muka surat 37. Diberikan adab-adab ketika bersama ibu bapa. Adab yang pertama ialah memberi ucapan salam. Tidak semestinya kita duduk serumah tak boleh memberi salam ya kepada mak ayah. Waktu bangun tidur je jumpa mak ayah bangun pagi tu terus lagi Assalamualaikum mama, Assalamualaikum papa. Tak ada masalah. Memang dianjurkan oleh Islam, memang disarankan oleh Allah untuk memberi salam apabila bertemu. Tidak kiralah serumah ke, luar rumah ke, kerap lagi bagus. Sebab apa? Ucapan salam itu kita mendoakan orang tua kita berada dalam keadaan sejahtera. Yang kedua ialah mencium tangan kedua-dua ibu bapa. Tak semestinya kita serumah tidak boleh bersalaman dengan mak ayah ya. Bila bersalaman dengan mak ayah tu pastikan mencium tangan kedua ibu bapa kita ya. Kerana di situ adalah punca rahmat berkat nikmat kehidupan kita. Dan yang ketiga ialah bercakap lemah lembut. Bercakaplah dengan lemah lembut ya kepada mak ayah, jangan marah-marah mak ayah ya. Dengan tengking mak ayah. Kalau rasa nak merajuk dengan mak ayah pun diam saja. Jangan bercakap perkara-perkara yang boleh menyakitkan hati mak ayah. Iaitu nombor 4, menjaga perasaan ibu bapa. Kadang-kadang kita sebagai anak tak perasan apa yang kita cakap. Kita ikutkan rajuk kita ikutkan perasaan kita sampai kita lupa mak ayah kita adalah orang yang bertanggungjawab membesarkan kita, diberi amanah untuk menjaga kita. Jadi kita kenalah menjaga perasaan mereka ya. Kena hormat dan kena belajar untuk pujuk perasaan kita sendiri ya. Kerana apa? Mak ayah Allah letakkan lebih tinggi darjatnya berbanding anak-anak. Yang seterusnya ialah tundukkan badan ketika lalu di hadapan mereka. Sekiranya nak lalu depan mak ayah, contoh nak seberang, nak pergi ke tempat sebelah mereka, nak lalu depan mereka tu tundukkan badan ya. Jangan main lalu je. Jangan main pijak-pijak, jangan cacah gurau-gurau yang berlebihan ya. Kadang-kadang mak ayah ni dia terasa tapi dia tak beritahu ke anak dia sebab dia takut anak dia sakit hati terasa dengan dia merajuk. Jadi susah mak ayah nak katakan. Jadi kalau boleh tolong tunjukkan hormat, tundukkan badan kalau nak lalu depan mak ayah. Yang seterusnya ialah jangan mencelah percakapan mereka. Sebagai anak
kita perlu diam sahaja apabila mak ayah sedang bercakap dengan kita. Selepas mereka habis bercakap, barulah kita bercakap pula, ya, diberikan peluang untuk bercakap. Jangan waktu mak ayah bercakap kita pun nak bercakap sekali, ya, mencelah percakapan mereka. Itu namanya tak sopan, ya, tidak beradab. Sebab Allah mengajar kita untuk hormat mak ayah. Jadi apabila mereka sedang bercakap, berikan tumpuan, jangan merajuk-merajuk, berikan sepenuhnya kebaikan dalam mendengar, ya. Dan seterusnya ialah memohon restu ibu bapa. Ya, kita sebagai seorang anak, sebagai anak-anak ni, kita perlu memohon restu mak ayah. Sebab apa? Dengan restu mereka kita hidup hingga sekarang. Dengan rasa belas ihsan, kasih sayang mereka, kita hidup dengan baik hinggalah sekarang. Tak ada yang tiba-tiba sakit teruk, separuh mati, setengah jalan, tak ada. Sebab dengan restu mereka, kita apa sahaja yang kita lakukan, apa sahaja perbuatan yang kita buat sehari-harian, semuanya mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke berapa ni? Yang ke-8. Yang ke-8 ialah ucap terima kasih atas pemberian. Ini paling penting sekali, ya murid-murid. Apa sahaja yang diberikan oleh mak ayah, tak kisahlah mak ayah berikan nasihat ke, berikan hadiah ke, berikan duit dan sebagainya, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Kerana apa? Itu menunjukkan kita seorang yang sopan, tanda kita menghargai pemberian dan kita lebih bersyukur kepada apa yang diberikan, ya. Ini segalanya rezeki ni adalah pemberian Allah SWT yang diberikan kepada mak ayah kita, dan akhirnya mak ayah kita dapat memberikan kepada kita pula. Dan yang terakhir untuk adab ketika bersama ibu bapa ialah tidak mendahului ibu bapa ketika berjalan. Kita sebagai anak, lagi-lagi budak kecil, perlu hormat mak ayah, benarkan mak ayah berjalan di hadapan. Ataupun kita seiringan, kita berada di tepi, biarkan mak ayah berada di tengah, ya. Kerana mak ayah kita perlu hormat, ya. Jangan kita mendahului mereka, maksudnya kita seperti mengetuai, ya. Kita pula yang pergi memandai ke depan, jadi ketua. Itu tak bagus, tak baik, ya. Tengok muka surat yang seterusnya, muka surat 38. Muka surat 38. Okey. Fadilah beradab dengan ibu bapa. Yang pertama ialah dikasihi oleh Allah SWT. Kedua, mendapat rahmat Allah. Ketiga, mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, jiwa sentiasa tenang. Kelima, doa dikabulkan oleh Allah. Yang keenam, mendapat keredaan Allah. Dan yang ketujuh, dikasihi oleh rakan dan kawan. Apa akibat kalau tak beradab dengan mak ayah? Yang pertama, dimurkai oleh Allah. Kedua, menjadi anak derhaka. Bila jadi anak derhaka ni, tak masuk syurga. Yang ketiga, amalan tidak diterima. Buatlah sembahyang banyak mana sekalipun, puasa banyak mana sekalipun, tapi kalau tak hormat mak ayah, tak beradab dengan mak ayah, amalan kita percuma, tak ada nilai di sisi Allah SWT. Yang keempat, hidup tidak berkat. Sebab apa? Berkat Allah itu datangnya daripada keredaan ibu bapa. Kalau mak ayah tak redha dengan kita, Allah tak akan memberikan kehidupan yang berkat pada kita. Yang kelima, hati sentiasa gelisah. Dan yang keenam, tidak mendapat keredaan Allah SWT. Kita tengok muka surat 39. Muka surat 39. Doa untuk ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maksudnya ialah, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua-dua ibu bapaku, dan rahmatilah kedua-duanya sebagaimana mereka didikku semasa kecil. Ini adalah doa untuk ibu bapa. Murid-murid wajib hafal dan wajib baca. Tak kisahlah selepas solat ke, ketika waktu hujan ke, hari Jumaat ke. Yang penting kita sebagai anak wajib dan sentiasalah mendoakan kesejahteraan untuk mak ayah kita. Yang kedua tu adalah doa ringkas untuk ibu bapa. Ini paling ringkas lah. Kalau murid-murid tak ingat, ini yang paling senang untuk murid-murid ingat, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghafirli wali walidayya. Rabbi ghafirli wali walidayya
Maksudnya ialah, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua-dua ibu bapaku. Kita memohon ampun di atas dosa kita dan memohon ampun untuk dosa kedua orang tua kita. Lihat lagi muka surat yang seterusnya. Okey, dah habis untuk tajuk unit pertama, iaitu adab bergaul bersama ibu bapa, dan kita masuk unit yang kedua, iaitu pergaulan bersama guru. Pergaulan bersama guru, muka surat 41. Okay, adab-adab ketika bersama guru. Yang pertama ialah memberi salam apabila bertemu guru. Ini amat penting ya murid-murid. Sebab apa? Selain daripada mak ayah di rumah tu adalah mak ayah sebenar, tapi bila awak pergi ke sekolah, ibu bapa yang kedua adalah guru. Guru menjadi mak ayah awak, menjadi pendidik awak dan menjadi pemberi ilmu kepada awak. Jadi apabila murid berguru, pergi ke sekolah, jumpa dengan guru, ada adab-adab yang perlu dilakukan oleh murid sebagai murid. Yang pertama, bagi salam apabila bertemu guru. Jangan sombong dengan cikgu. Sebab apa? Cikgu yang memberikan ilmu kepada awak, memberikan awak ilmu pengetahuan, membuatkan awak daripada tak tahu A, akhirnya awak tahu A. Daripada awak tak tahu B, akhirnya awak tahu B. Jadi jangan sombong dengan guru. Jumpa guru, bagi salam. Yang kedua, sentiasa mendoakan kesejahteraan guru. Selain daripada mendoakan mak ayah, murid perlu juga mendoakan kesejahteraan guru, ya, sebab guru adalah pemberi ilmu. Yang ketiga, hormat dan kenang jasa guru. Guru bukannya nak hadiah ke apa, tapi guru hanya mengendaki murid-murid beramal dengan ilmu yang telah diberikan, menjadi murid yang baik dan menghormati guru. Yang keempat ialah sentiasa mendengar ajaran guru. Betul, sebagai ustazah sendiri sebagai guru, tidak suka kalau murid tak memberikan perhatian ketika ustazah mengajar. Ustazah rasa seperti ustazah bercakap dengan pokok, dengan batu. Sebab apa? Mereka tak memberikan rasa hormat, mereka diam je. Tapi kalau cakap dengan awak semua, awak memang bagi respon. Tapi ada yang kadang-kadang tak bagi respon. Sebagai contoh yang kita sering alami dalam kelas atas talian Google Meet, ada murid yang ketika ustazah mengajar, dia hilang tiba-tiba daripada kamera, daripada kelas. Ustazah dah ingatkan, sekiranya kalau murid ada keperluan nak keluar daripada kelas yang sedang kita jalani, murid perlu mematikan kamera terlebih dahulu. Jadi ustazah takkan nampak dan ustazah takkan berasa sakit hati ke marah ke dengan awak. Itu antara adab yang perlu ustazah ajar kepada awak. Yang seterusnya, muka surat 42. Pandang guru dengan penuh hormat. Ini sangat penting, ya. Ada setengah murid apabila ditegur oleh guru memberikan nasihat, jelingan dia menjeling guru, ya. Dia memberi pandangan yang tak baik kepada guru. Sedangkan guru ni dah bertanggungjawab, guru ni dah berusaha untuk memberikan kebaikan kepada dia, memberikan nasihat, tapi tidak dihargai. Malah merenung guru seperti nak makan guru. Itu tak baik, ya, murid-murid. Yang keenam, sentiasa menolong guru. Apabila guru memerlukan pertolongan, murid perlulah menghulurkan bantuan. Tapi sekiranya nampak guru tersebut dia tak minta tolong, tapi dia bawa banyak beg, dia bawa banyak buku, murid kenalah menawarkan diri untuk membantu guru tersebut. Yang seterusnya, ucapkan terima kasih kepada guru. Ya, kalau lepas habis kelas, kebiasaannya murid-murid semua akan bangun dan mengucapkan terima kasih kepada guru, sebab guru dah memberikan ilmu, pengetahuan kepada murid-murid. Dan yang terakhir ialah duduk dengan sopan dan tertib. Apabila berjumpa dengan guru, apabila guru mengajar dalam kelas, tolong duduk elok-elok, duduk diam-diam, tengok guru betul-betul, faham apa yang guru ajar, jangan termenung, jangan berangan, jangan bercakap dengan kawan, jangan main dan sebagainya. Itu semua menunjukkan murid-murid tersebut tidak beradab dengan guru, ya, ketika bersama dengan guru. Kita tengok apa fadilah beradab dengan guru. Yang pertama ialah disayangi oleh guru. Mesti tak ada guru yang tak sayang dengan muridnya sekiranya muridnya pandai mengambil hati guru, pandai menjaga hati guru. Yang kedua, mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Apabila awak berhormat dengan guru, awak akan dapat redha guru, awak akan dapat ilmu guru tersebut, dan insya-Allah awak akan berjaya dalam apa sahaja yang awak kendaki, apa sahaja pengajian akademik yang awak inginkan, dan di akhirat juga awak mendapat kebaikan.
Yang ketiga ialah ilmu yang dipelajari diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, hubungan dengan guru bertambah mesra. Ialah seperti yang Ustazah katakan, guru merupakan mak ayah nombor 2 awak ketika di sekolah. Jadi bila awak rapat dengan guru, rasa lebih mesra. Tapi janganlah bergurau kasar ataupun membuat perkara-perkara yang awak rasa selesa untuk awak, tapi sebenarnya tidak selesa untuk guru tersebut. Dan yang terakhir ialah mudah memahami pelajaran. Bila awak memperoleh berkat guru tersebut, Allah pun redha dengan awak, insya-Allah apa saja yang awak pelajari akan mudah masuk, akan mudah diingati, akan mudah diserap masuk dalam minda awak. Jadi tak ada masalah, ya, sekiranya awak mengamalkan fadilah beradab dengan guru. Kita tengok pula akibat tidak beradab dengan guru, masih lagi pada muka surat 43. Yang pertama, dibenci oleh rakan. Confirm kawan tak suka. Sebab apa? Kita tak hormat dengan cikgu, kita mempermainkan cikgu, mengutuk cikgu di belakang. Memang kalau kawan yang hormat guru, dia akan rasa tak seronok, dia akan rasa bencilah dengan awak. Kita tak nak kawan kita benci dengan kita. Kita kena menjaga tata susila kita. Yang kedua, ilmu yang dipelajari tidak berkat. Ya, betul. Ilmu yang dipelajari kita tidak berkat kerana kita menidakkan guru tersebut. Kita mengata di belakang guru, kita tidak hormat dengan guru tersebut. Apa saja yang guru tersebut sampaikan kepada kita, kita tak akan faham. Yang ketiga ialah susah untuk mengingati ajaran guru. Samalah seperti tadi, ya. Dalam kita susah nak faham. Apa saja yang guru sampaikan tersebut pun susah kita nak ingat. Itu paling sukar lah. Memang kita tak patutlah jadi buat macam tu. Yang keempat ialah gagal dalam pelajaran. Ya. Apa saja subjek, contohnya awak tak suka ustazah lah. Contohlah, awak tak suka ustazah. Apa saja yang ustazah ajar, awak takkan faham. Dan awak tak boleh nak ingat sepatah apa pun yang ustazah ajar. Dan akhirnya, bila awak tak faham, tak ingat, jawab periksa pun tak lulus, awak akan gagal. Gagal dalam pelajaran tersebut. Awak tak dapat menguasai akan pelajaran tersebut. Yang kelima ialah kesal di kemudian hari. Ya, betul. Kebanyakan murid-murid begini, akhirnya mereka akan berasa kesal di kemudian hari. Mereka melihat rakan-rakan mereka mendapat peluang untuk melanjutkan pengajian, melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi dan lebih baik. Tapi mereka masih berada di peringkat yang rendah, malah tak dapat menyambung pelajaran. Bila tak dapat nak menyambung pelajaran, susah nak mendapat pekerjaan yang baik. Dan akhirnya kita berada di kehidupan yang tidak seperti yang kita inginkan. Yang keenam, hubungan dengan guru tidak mesra. Dan yang ketujuh, jadi murid derhaka. Bukan sahaja dengan mak bapak pun jadi anak derhaka, dengan guru pun boleh jadi murid derhaka. Dan ke-8, dibenci oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir ialah dipandang hina oleh masyarakat. Masyarakat pun tak suka. Kalau masyarakat, orang pun tak suka, inikan lagi Allah dan juga Rasulullah. Memang tak akan suka dengan pribadi kita. Kita orang Islam tapi kita tak mengikut apa yang Allah SWT suruh. Kita tak ikut contoh yang telah ditunjukkan oleh Yang Mulia Habibullah Rasulullah. Kita sememangnya menjadi manusia yang hina. Kita harap tak nak jadi macam tu, ya. Okey, doa untuk guru. Mari kita tengok doa untuk guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina. Maksudnya ialah, wahai Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami dan dosa guru-guru kami. Ini antara doa yang paling singkat dan paling pendek dan mudah diingati oleh murid-murid untuk mendoakan bukan sahaja untuk diri kita, tapi diri mak ayah kita dan juga diri guru kita. Untuk yang pantun tu tak apalah. Okey, itu saja untuk video kali ini. Ustazah hanya menerangkan dua unit, iaitu unit pertama adab pergaulan bersama ibu bapa, dan unit kedua ialah adab bergaul bersama guru. Untuk video yang ke depan, video yang seterusnya, Ustazah akan menerangkan pula unit yang ketiga, insya-Allah hingga unit yang terakhir, unit 5. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.